SPR pula tu. Okey, saya persilakan. Yang ke-9, YB Kinabatangan tidak dapat hadir. Teruskan yang ke-10. Datuk Wira Hajah Mas Ermiawati binti Samsudin, Yang Berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Bukan Ermiati Tuan Speaker. Mohon maaf. Soalan saya nombor 10. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, pada PRU ke-15 yang lalu, peratus keluar mengundi keseluruhan yang dicatatkan adalah 74%, manakala pada PRU ke-14 adalah 82%. Walaupun jumlah pengundi keluar mengundi pada PRU ke-15 adalah lebih tinggi berbanding PRU sebelumnya, tetapi denominator yang digunakan iaitu jumlah pemilih berdaftar juga adalah tinggi kesan daripada pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilih secara automatik. Tiada maklumat peratus keluar mengundi mengikut umur pengundi pada PRU ke-15. SPR hanya melaporkan peratus keluar mengundi keseluruhan di peringkat nasional, negeri atau mengikut bahagian pilihan raya yang terlibat sahaja. SPR melalui Akademi Pilihan Raya ataupun APR telah terus melaksanakan program pendidikan pengundi sejak tahun 2017 bertujuan supaya segenap lapisan masyarakat diberi kefahaman terhadap kepentingan demokrasi, aplikasi demokrasi melalui platform pilihan raya. Proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia, tanggungjawab sebagai seorang pengundi dan implikasinya terhadap negara serta menjelaskan isu-isu atau cabaran yang sering dibangkitkan semasa pilihan raya diadakan. APR melalui kerjasama pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan pertubuhan, persatuan-persatuan, badan-badan bukan kerajaan telah mempergiat melaksanakan program pendidikan pengundi khususnya kepada golongan anak muda sama ada di peringkat institusi-institusi pengajian tinggi, masyarakat dan komuniti, acara-acara kementerian atau jabatan dan pertauliahan kepada golongan pendidik atau mahasiswa untuk memberikan pendidikan dan kefahaman mengenai proses pilihan raya. Sepanjang 2022, sebanyak 206 sesi program pendidikan pengundi atau voter education VE dengan sebanyak 123,647 peserta telah diadakan dengan yang bertujuan untuk memberi kefahaman terhadap proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia dan mensiapsiaga golongan belia agar menjadi warga negara yang bertanggungjawab dengan melibatkan diri dalam pilihan raya. Bagi tahun 2023 pula, APR merancang mengadakan program pendidikan pengundi di sebanyak 482 institut. Untuk makluman lanjut, SPR dan APR telah juga menjalankan beberapa usaha dan program lain bagi mendidik pengundi muda, iaitu seperti berikut. Pertama, bagi menyebar luas penyampaian maklumat pilihan raya kepada golongan belia, APR telah melaksanakan, boleh saya minta sedikit masa? Silakan. Terima kasih. APR telah melaksanakan program APR Associate Trainer atau AAAT. Dan ini melalui program ini, APR dapat melatih lebih ramai penceramah dan jurulatih untuk tentang proses pilihan raya di Malaysia kepada para pelajar sekolah dan sebagainya. Jumlah setakat ini seramai 273 peserta telah mengikuti latihan intensif oleh APR dan seterusnya dilantik sebagai AAT. Kedua, SPR telah menandatangani MOU dan nota kerjasama dengan 20 universiti awam, politeknik dan college community pada tahun 2022 bagi memperkasakan program pendidikan pengundi di kalangan pelajar. Ketiga, APR juga mengambil inisiatif perkongsian secara maya dalam media sosial bagi memberikan penerangan yang lebih mudah dan ringkas mengenai proses pilihan raya melalui platform Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan TikTok yang pada ketika ini merupakan trend belia dan anak muda. Akhirnya, konsep pendekatan kepada anak muda adalah berdasarkan kecenderungan anak muda yang berkaitan dengan aplikasi teknologi atau media sosial
pengaruh rakan sebaya dan keterlibatan mereka dalam proses pilihan raya sama ada di peringkat nasional ataupun institusi atau komuniti masing-masing. Oleh itu, program dan usaha pendidikan pengundi muda yang dijalankan oleh SPR meliputi ke semua aspek-aspek ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhormat Masjid Tanah, tambahan soalan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, yang mana kita dengar tadi tentang komitmen kerajaan menerusi Akademi Pilihan Raya dan juga SPR, dan memandangkan jumlah pengundi yang semakin ramai dan beban yang semakin bertambah, adakah kerajaan bercadang untuk terus memperkasakan Akademi Pilihan Raya ini dengan menambah bilangan waran penjawatan pegawai serta kaki tangan dan juga modul serta program-program latihan yang melibatkan program jurulatih sekutu bagi memberikan kesedaran lebih ramai lagi kepada pengundi. Dan yang keduanya, sejauh mana sesi libat urus Akademi Pilihan Raya dengan pengundi-pengundi 18 tahun ke atas di luar sistem pendidikan negara. Terima kasih. Yang Hormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan soalan pertama, adakah kerajaan akan memperkasakan APR bagi tujuan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi? Memang APR ini adalah dibentuk bagi tujuan memberi kefahaman terhadap kepentingan demokrasi dan sebagainya dari segi memberi pendidikan kepada mereka untuk keluar mengundi. Jadi tujuan itu sudah tentunya kerajaan akan we will, dengan izin Tuan Speaker, we will increase the need for more officers, certainly sekiranya dan as time passes. Oleh kerana itu adalah matlamat APR ini. Jadi sekiranya soalan itu adalah bahawa sama ada lebih pegawai akan direkrut untuk APR dan AAT ini, rasanya itu akan berlaku as time progresses. So, to increase voter knowledge, dengan izin Tuan Speaker. Soalan yang kedua yang telah pun ditimbul, sejauh mana sesi libat urus akan diadakan. Seperti yang saya telah pun nyatakan tadi, kebanyakan sesi libat urus ini adalah berkaitan dengan institusi-institusi pelajaran di mana terdapat bilangan undi ataupun pengundi muda yang agak ramai. Itu bukan bermakna SPR tidak mengambil kira non-institutions untuk memberi pengajaran dan sebagainya. Oleh itu, institusi ataupun badan-badan seperti AAT ini adalah bertanggungjawab untuk adalah diberi tanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada golongan muda. Of course, kebanyakannya termasuk di dalam dari institusi-institusi pelajaran, tapi itu bukan semestinya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Ulangan. Raup. Ulangan. Yang Berhormat Raup. Terima kasih Tuan Speaker. Perkasa saya tanya kepada Timbalan Menteri bahawa sejak undi 18 telah dilaksanakan, adakah kerajaan akan menggalakkan parti-parti politik masuk ke dalam universiti untuk menubuhkan cawangan? Sekian, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, itu adalah satu soalan yang bukan berkaitan dengan tajuk soalan yang dikemukakan, tetapi memang itu satu soalan yang relevan. Saya rasa agak pentingnya dan kami akan memberi satu jawapan bertulis. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Datuk Speaker, boleh Berikutan. saya tanya satu soalan tambahan berkaitan dengan SPR? Yang Berhormat, saya hadkan dua untuk membenarkan banyak soalannya. Duduk Yang Berhormat. Kalau kita merujuk kepada peraturan 24.3. Yang Berhormat, peraturan ni saya hari-hari baca. Ya. Ya. Yang Berhormat duduk. Di mana kalau ahli Yang Berhormat bertanyakan sesuatu soalan yang Berhormat. tidak berkaitan, sepatutnya Datuk Speaker Yang Berhormat. boleh Duduk. Yang Berhormat, duduk. Yang Berhormat, duduk.
Terima kasih. Kita beransur ke soalan yang ke-11. Datuk Andi Muhammad Suryadi bin Bandi. Yang berhormat Kalabakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.